Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi perisai kepimpinan Masjid Abidin, seluruh asatizah, guru-guru, muslimin muslimat, para pelancong, para musafir yang mari singgah ke Masjid Abidin, yang baru pertama kali selamat datang ke Masjid Abidin. Malam ni kita nak masuk tajuk yang penting. Sebelum ni kita dah bincang banyak topik, dan tajuk yang terakhir sebenarnya lama tak mari, 2 bulan dah tak mari. Tajuk yang terakhir yang kita bincang adalah berkenaan dengan perjanjian Aqabah yang kedua, ataupun digelar juga perjanjian Aqabah Al-Kubra. Perjanjian ini yang nanti akan mengakibatkan berlakunya peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan, bila kita bercakap tentang hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pastinya baginda akan berdepan dengan ujian-ujian yang lebih keras setelah baginda berada di Madinah. Iaitulah tentang musuh-musuh kabilah Arab yang kemudiannya menyasarkan bumi Madinah, yang kemudian akibat dia berlakunya peperangan demi peperangan. Oleh kerana itu tajuk pada malam ni, pengarang buku ni iaitulah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, bawa tajuk penting pada kita, iaitulah tentang al-jihad dan mengapa disyariatkan. Memang tajuk ni macam kontroversi sikit lah, sebab nak bercakap tentang jihad. Dalam sesetengah fikiran orang, jihad ni tak perlulah kita nak bincang, sebab dalam perspektif masyarakat sekarang, bila sebut jihad ni banyak terarah kepada bentuk peperangan yang sudah tidak layak dilakukan pada zaman sekarang. Namun muslimin muslimat yang dikasihi Allah, perspektif yang sempit inilah yang telah mengakibatkan masyarakat umat Islam mula buat endah tidak endah tentang perbincangan tentang jihad. Oleh yang demikian, marilah kita pada malam ini kita nak cuba kupas apa yang disebut oleh pengarang buku ni, apa itu jihad yang sebenar mengikut perspektif yang telah dibawa oleh para ulama. Pertama, kata pengarang buku disebut awal-awal ni, perbincangan ini menjadi sasaran penyerang ideologi yang profesional. Dia kata topik jihad ni menjadi satu alat serangan kepada orang-orang yang berideologi selain daripada Islam, dan mereka ni pakar yang berusaha sedaya upaya mencampur adukkan kebenaran dengan kepalsuan, hak dengan batil. Mereka ini berusaha bersungguh-sungguh mencari kelemahan-kelemahan daripada keagungan Islam yang suci. Tujuan mereka ialah menyebarkan syak wasangka dan kesangsian terhadap Islam. Akibat dia apa tuan-tuan? Akibat dia, masyarakat Islam mula tinggalkan topik tentang jihad. Jadi mari kita tengok lebih dalam apa yang nak dibawa oleh pengarang buku ni. Kata dia, tidak usah kita hiraukan tentang kegigihan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, di mana mereka ini berusaha mengumpulkan kekeliruan tentang kebenaran suruhan jihad yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mula-mula, marilah kita melihat pengertian daripada jihad itu sendiri. Definisi jihad yang sebenarnya ialah mengorbankan segala tenaga dan usaha ke arah mempertinggikan kalimah Allah dan mendirikan satu masyarakat Islam. Adapun tujuannya ialah mendirikan sebuah masyarakat Islam dan mewujudkan sebuah negara Islam yang sihat. Muslimin muslimat, daripada pengertian jihad yang diberikan, jihad itu dia mari daripada perkataan 3 huruf, jim, ha, da, hasipu, yang membawa maksud jahada ni, yang membawa maksud bersungguh-sungguh. Tetapi bukan perspektif masyarakat yang tengok hari ini bersungguh-sungguh dalam bab kekerasan, yang di sana ulama memecahkan perbahasan jihad ni kepada 5 perkara. Jadi ini kita nak belajar pada malam ni tuan-tuan. Iaitulah jihad yang pertama yang perlu umat Islam titik beratkan apa dia? Iaitulah jihad dakwah. Bukan berkenaan jihad perang. Daripada 5 ni tuan-tuan, jihad perang duduk di hujung sekali. Tetapi yang berada di tingkat yang pertama apa dia? Jihad dakwah. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perspektif yang dilihat pada hari ini yang seandainya jihad perang itu adalah satu keutamaan, seharusnya awal-awal lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat pedang untuk mengajak, untuk memaksa, untuk berkeras kepada sesiapa yang menzalimi pengikut-pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata bila kita dah bahaskan pertemuan-pertemuan topik-topik yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan jalan kekerasan. Mari kita tengok apabila para sahabat diseksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luntur semangat dia. Baginda melihat sendiri sahabat-sahabat dia diseksa. Dan bahkan ketika peristiwa Sumayyah yang diseksa tuan-tuan sampai mati kan, masa tu baginda masih lemah, pengikut-pengikut dia tak ramai. Baginda pergi dekat Sumayyah, tempat Sumayyah kena seksa. Hei Sumayyah, bersabarlah, sesungguhnya syurga menanti kamu. Yang mana pada waktu itu baginda tidak memilih jalan yang hari ini dipandang oleh masyarakat umum. Biarlah orang buat kerah kita balas dia dengan cara kerah. Tidak, baginda tidak berbuat demikian. Sehingga kan apa berlaku pada tahun ke-7 kenabian, kan baginda daripada Mekah, akhirnya baginda buat keputusan, kalau orang Mekah tak mau, dia pergi cuba berdakwah di tempat lain. Ada ahli Jumaah kita boleh royak, sebab kena imbas balik tajuk lepas ni. Lepas Rasulullah dakwah kat Mekah, siapa boleh tolong royak gimana lepas tu dakwah Rasulullah berikutnya? Ada orang ingat? Apa? Kita beri clue sikit. Sekarang ni kalau orang buat umrah, dia pergi tempat tu ambil jarak lebih kurang 60 km. Tempat dia sejuk, tempat dia sekarang ni lah, tempat dia jual buah-buah. Allah, kalau pergi tempat tu meriah lah, buah timun, tebika, apa, epam, anggur, meriah. Apa nama tempat tu? Apa nama bang? Taif. Taif. Bila baginda pergi ke Taif kan, hari pertama dia ni dah dicaci, dimaki oleh orang Taif. Tapi dalam hati baginda, dah jauh jalan ni, dulu jarak 60 km ni dengan qada naik unta, lambatlah. Kita hari ni 1 jam naik bah. Tapi dengan qada yang ada hari tu, jalan jauh dah, jalan berdua je dengan Zaid bin Harisah. Harapan sungguh-sungguh ada orang Taif boleh dengar dia. Tapi tuan-tuan, hari pertama orang dah hambak Rasulullah.
Hari kedua, dah hari pertama tu boleh jadi malang tu. Kalau kita kan, ya kedok ni aku nak teruskan lagi ni, ya kedok ni aku nak teruskan lagi kan, mari mikir kan. Tapi baginda tidak terlintas dalam fikiran dia benda-benda macam ni. Hari kedua dia teruskan macam biasa, pergi jumpa orang lain. Hari kedua sama, orang duk heran dia. Hari ketiga teruskan lagi, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampailah hari kemuncak, hari ke-10. Hari ke-10 tu tuan-tuan, berakhirnya dakwah Rasulullah di Taif bukan kerana baginda mengalah, bukan mengalah, tetapi peristiwa dia kena hambak dengan cara kekerasan. Baginda dilempar dengan batu-batu oleh anak-anak nakal daripada Taif. Ayah-ayah ni, budak-budak mumpakat pergi kutik batu mumpekon kat Muhammad, hambak dia, halau dia. Tetapi dalam hati, jiwa, perasaan Rasulullah dalam bab berjihad, perkara dakwah, baginda tidak lemah semangat daripada peristiwa ni. Dan hak ning lah kita nak tanam dalam diri kita tuan-tuan. Nak tanam macam mana? Terutamanya dalam bab kita nak menyampaikan dakwah kepada orang yang terdekat dengan kita. Jangan sesekali kita mari lemah semangat nak ajak, nak bentuk anak-anak kita supaya dalam bab perkara asasi 5 rukun Islam ditunaikan dengan baik. Nak percantikkan dalam bab pelaksanaan hukum 5 rukun Islam, kita nak ajak dia. Kalau bab sembahyang, baik sembahyang comel dah 5 waktu, tapi kita nak percantikkan lagi. Abang, mari ikut pak, jom kita pergi dengar, ada ustaz sekian, ada ulama sekian. Contoh malam ni, Profesor Dr. Solehah, dia mari ke stadium Gombadak malam ni. Tajuk perbincangan malam ni mengenai sejarah hubungan Empayar Osmaniyah dengan alam Melayu di stadium Gombadak. Abang mari kita pergi nadah bang. Kita nak bentuk jiwa tuan-tuan. Ini dakwah kita. Kita bercakap tentang dakwah, nak mengajak perkara-perkara kebaikan dengan orang yang terdekat dengan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW lebih luas daripada orang-orang yang terdekat dengan dia. Dia nak ajak orang-orang yang berjirang. Bukan semata berjirang dengan Rasulullah. Rasulullah nak ajak orang yang duduk di luar kota Mekah. Bukan sekadar luar kota Mekah, tetapi baginda nak menyampaikan dakwah seluruh jazirah Arab. Dan cita-cita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah tuan-tuan, visi dia luar dah lalu. Dia nak menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebab itu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi para sahabat pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, di bawah bendera ketua pasukan dia Amru bin Al-As, dan antara orang kanan dia seorang sahabat bernama Uqbah bin Nafi' pergi membuka dan membebaskan bumi Mesir. Kalau tuan sampai ke Mesir, di ibu kota Mesir ada masjid Amru bin Al-As, sebab dia dulu yang menyebarkan Islam sampai ke Mesir. Tetapi nak cerita tentang Uqbah bin Nafi'. Uqbah ni hari tu bila dah berjaya menawan Mesir ni, membuka Mesir, dia naik di atas satu bukit, ibarat macam naik atas bukit besar. Lalu di depan dia ni terbentang lautan. Nampaklah lautan ni luas di depan dia. Pada masa tu kalau utara Mesir tu lautan Mediterranean, yang mana di seberang utara Afrika ni, di atas dia adalah benua Eropah. Yang paling dekat dengan Mesir iaitulah Pulau Sisili, dan atas lagi Itali, dan berikutnya Portugal, Sepanyol dan sebagainya. Tuan-tuan, apa kata Uqbah? Kata dia, kalaulah di seberang lautan ini masih ada daratan, nescaya aku akan bawa kalimah la ilaha illallah di seberang lautan ini. Muslimin muslimat, kalau tak ada cita-cita jihad dakwah macam ni,
Kalau tak ada cita-cita jihad dakwah macam ni tuan-tuan, Islam tak akan sampai ke tanah Melayu. Percayalah, Islam tak akan sampai ke tanah Melayu. Inilah jihad dakwah, jihad yang bersungguh-sungguh, dan apa yang mereka buat luar biasa. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni bila merujuk kepada diri kita sendiri, jihad kita ni penting untuk jihad anak-anak, untuk jihad pada cucu-cucu, untuk jihad pada pak saudara, mak saudara, jihad pada sepupu-sepupu, orang-orang yang terdekat dengan kita. Terutamanya, tuan-tuan nampak tak? Kalau dalam bab contoh musim hari raya, ni kita boleh tengoklah gaya sepupu-sepupu hok mari belah-belah Kuala Lumpur macam mana. Pakaian dia, hiasan dia, model dia, corak dia, kain jenis apa, nipis senipis apa, ketat seketat apa. Tuan-tuan, peranan kita nak menyampaikan kebaikan. Peranan kita supaya nak bentuk saksiah orang-orang terdekat dengan kita. Ni dah bercakap lagi dakwah untuk masyarakat luar. Dan ini adalah tanggungjawab. Kalau itu adalah anak saudara kita, tuan-tuan bertanggungjawab. Kalau dia adalah anak saudara, tuan-tuan, anak saudara tak sembahyang, tak tahu jelas, tak pergi masjid setiap hari Jumaat, kita bertanggungjawab. Kalau dia adalah keluarga kita, pak saudara kita, anak saudara kita. Jihad dakwah, muslimin muslimah, dan jihad dakwah kita ni masih luar. Dalam konteks negara kita ni tuan-tuan, masih ada yang belum kenal Islam dengan baik. Ada. Kalau Semenanjung ni mungkin tak berapa, tapi ada golongan asli, ada lagi tak kenal Islam dengan baik. Tetapi kalau pergi ke Pulau Borneo, Allah, jauh lagi ni tuan-tuan, masih lagi belum nampak kebaikan daripada Islam. Maka tuan-tuan ada tanggungjawab jihad kat sana. Jadi jangan limitkan semangat jihad kita ni. Mungkin kita ni pandangan kita nampak kalau buat jihad orang Padang dengan anak-anak aku, dah tuan-tuan. Kalau demikian, maka Islam tak akan bertahan. Nampak tak? Islam tak akan sampai ke wilayah Nusantara. Sebab apa? Orang Arab ke, orang India dulu ke, orang Cina yang Islam dulu lebih awal pada kita ke? Padang kita dah lah, tak payah sibuk-sibuk lah ke orang lain. Tak payah sibuk-sibuk lah nu. Orang Melayu Semang, kita ni daripada etnik Semang. Dulu-dulu nenek moyang kita ratus tahun yang lalu. Itu ni orang asli juga tuan-tuan. Tok nenek moyang kita orang asli juga. Hindu, Buddha. Tapi kalau andai kata mereka tak berpendirian, tak payah-payahlah kita buat susah-susah naik kapal, berombak sana kiri kanan, lalu lautan Hindi, lalu lautan Pasifik, misal katalah jauh sangat tu. Jadi kita nak supaya masyarakat memahami tahap pertama, jihad dakwah, bukan jihad perang, jihad dakwah. Yang kedua, iaitulah jihad pendidikan. Muslimin muslimah, tak bercakap lagi tentang jihad perang pun, jihad pendidikan. Muslimin muslimah, pendidikan penting kan? Oleh kerana itulah, dalam bab menginstitusikan pendidikan dalam arus perdana, yang bertanggungjawab memerintah sediakan kemudahan-kemudahan, sediakan saluran-saluran supaya pendidikan itu sampai kepada anak bangsa. Tetapi saya sangat bangga ada satu zaman Perdana Menteri yang lalu pernah wujudkan yang dipanggil program JCOF. Allah, kalau ada anak-anak tuan-tuan yang pernah lalui program JCOF, sangat bagus. Ini ada di peringkat sekolah rendah kita dulu. JCOF bermaksud, J itu Jawi, Q itu Al-Quran, A itu Arab, F Fardu Ain. Complete, comel sangat. Ya, sepatutnya program tu dia sambung sampai ke menengah. Tapi maklumlah, dasar pendidikan ni lain orang, lain dasar dia. Terhenti sikit. Akhirnya dicampur, dijadikan subjek pendidikan Islam sampai ke sekarang. Tapi program tu bagus. Nak memastikan anak bangsa kita dapat memahami Jawi dengan baik,
dapat memahami kandungan Al-Quran dengan baik. Oleh yang demikian muslimin muslimah, betapa perlunya kita ni kan mencari alternatif. Contoh kita ni, kita duduk dalam komuniti kan, komuniti masyarakat kita. Kita ada surau kampung kita, kita ada masjid kampung kita. Apa salahnya komuniti kita ni tuan-tuan, kalau belum lengkap pendidikan, apa salahnya manfaatkan masjid setiap hari Jumaat, pagi Jumaat, waktu duha, kumpul anak-anak dekat taman kita, anak-anak dekat kampung kita, dapatkan beberapa orang ustaz, kita orang komuniti ni waktu ambil pitih 5 ya seorang pakak kita, sebab anak-anak bangsa kita. Apa dia kita nak bubuh? Kita nak bagi pendedahan ilmu fardu ain yang lebih lengkap. Mungkin dang nak nadah molek kat sekolah. Tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan boleh hidupkan benda ni, Allah comel anak-anak ni membesar kayak gini. Antara contoh yang saya dapat tengok yang dah comel establish, tuan-tuan boleh pergi kat Masjid Gelombila. Hari Jumaat tuan-tuan penuh waktu duha. Pasal apa? Pasal komuniti dia ambil berat tentang pendidikan. Pergilah, kalau dia terima anak-anak kita. Kalau tuan-tuan daripada mana-mana pun kan, misal kata tempat ni tak ada lagi, tuan-tuan kalau sanggup pergi hantar. Start jam 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Duduk dengan kawan-kawan dia, dengan komuniti masyarakat situ. Moga-moga boleh terbentuk akhlak, boleh terbentuk pemahaman, pemikiran dia tentang memahami fardu ain dengan lebih baik. Baiklah. Begitu juga betapa bertuahnya kita. Ada orang-orang yang berusaha secara swasta membina pondok, madrasah, ma'had. Kita kan kalau pendidikan arus perdana ni, mereka ni dibayar, guru-guru dia dibayar, kaki tangan dia dibayar. Tapi kalau madrasah, kalau tahfiz, kalau ma'had yang ada ni, yang swasta ni, oh sakit mereka. Tapi berkorban tak mereka? Berkorban. Pasal apa? Mereka ni yang wujudkan nak bina ni dengan guna pitih sendiri. Kalau orang derma, mujur baru. Masyarakat beri bantuan, mujur baru. Boleh bentuk bangunan-bangunan. Dan itulah tanggungjawab komuniti. Kalau ada orang berusaha buat keputusan nak bentuk madrasah ke tafi ke, komuniti tuan-tuan, kita kena sama-sama bangunkan institusi pendidikan supaya boleh melengkapkan pendidikan dalam negara kita. Tak, hak arus perdana tu ya biar berjalan. Tetapi kalau hak ni tak ada nyaknya tuan-tuan, berat masyarakat kita. Sebab kita dah tahu kan apa yang berlaku. Anak-anak kita ni, kalau tuan-tuan perasan, yang betul-betul kalau arus perdana kita yang betul-betul fokus kepada subjek agama. Subjek agama arus perdana ada 3. Quran Sunnah, pendidikan Islam, tasawuf Islam. Ada 3. Tapi mereka ni kan akan ambil pendidikan nasional, SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. SPM ni tuan-tuan, hak yang SK biasa tu, dia tak tumpu sangat nak kuasai 3 subjek ni. Sebab ada subjek lain yang perlu diberi tumpuan. Subjek fizik, kimia, biologinya, akmadnya, geografinya, hak asas-asas. Hak 5 asas tu 5 asas lah. Sains, matematik, sejarah, bahasa Melayu, penulisan bahasa Melayu, pemahaman. Tu asas dah. Tetapi hak tambahan ni, dang nak nadah molek-molek, nak fokus betul-betul Quran Sunnah, pendidikan Islam, tasawuf Islam, melainkan sekolah menengah agama. Tapi ni sebuah sekolah menengah agama ni, tuan-tuan boleh nampak sendiri. Kalau kita ambil Wakil Kuala Terengganu, kita ada Khairiyah, kita ada Ladang, kita ada apa tu, subhanallah, Semaza, menengah atas bawah. Kita ada mana lagi? Imtiaz Kuala Terengganu. Duduk dekat Serada. Hak ni hak yang betul-betul fokus. Tetapi nisbah dia kita boleh letaklah 5 sekolah agama, 5 sekolah menengah biasa, 1 sekolah menengah agama. Makna kata, tuan-tuan, kita kena bentuk alternatif. Kalau ada madrasah, kalau ada tahfiz, beri sokongan material.
Perlu berah, kita hantar berah. Perlu keperluan kewangan untuk asatizah, ustaz-ustaz dia ni diberi allowance, kita bantu berapa banyak yang kita bantu. Dan itulah jihad kita, jihad pendidikan. Yang ketiga, jihad ekonomi. Ni generasi anak-anak Melayu sekarang. Ekonomi adalah satu elemen penting untuk melengkapkan dua perkara tadi. Tanpa ekonomi, perkara jihad dakwah, perkara jihad pendidikan, dia tak boleh berfungsi dengan baik. Sebab tu dalam kalangan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang sahabat yang kerja dia beri fokus kepada pembangunan ekonomi. Contoh tak lain tak bukan Abdurrahman bin Auf. Kalau tuan-tuan ada beli buku tulisan arwah Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus, ada beliau terbitkan buku melalui percetakan Telaga Biru. Buku dia bertajuk Indahnya Bersyariat, Indahnya Hidup Bersyariat. Tuan-tuan kena cari buku ni, comel sangat isi kandungan dia. Dalam tu Ustaz Ismail Kamus ada beritahu nilaian yang pernah disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika baginda melancarkan tabung derma untuk persiapan perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang pertama nak melawan Rom, Empire Rom Byzantine, nak lawan kuasa besar dunia ni. Akhirnya buat pertama kali baginda isytiharkan umat Islam, apa-apa yang ada sila sumbangkan. Dan ada yang ada seorang sahabat ni mari segenggam kurma, ya Rasulullah, aku ada segenggam kurma je untuk sumbangan. Orang miskin, mana kata ada seria je ya Rasulullah, ada sama je sekadar itu. Tiba-tiba mari Abdurrahman bin Auf, beratur unta-unta dia. Dan Ustaz Ismail Kamus ada sebut dalam buku dia Indahnya Hidup Bersyariat, nilaian pada waktu itu bernilai 2.5 juta ringgit diperkirakan. Saya pun tak tahu detail lah unta-unta tu bawa barang apa, tapi Ustaz Ismail Kamus ada sebut. Nak rakyat tuan-tuan, bila ada usahawan yang kerja dia memang dia ni bidang perniagaan, tetapi perniagaan yang dia lakukan ada matlamat. Matlamat apa? Matlamat untuk memperteguhkan agama, untuk membantu madrasah-madrasah, untuk membantu aktiviti-aktiviti masjid surau, untuk membantu bayar bil elektrik surau masjid. Tuan-tuan, usahawan ni kita nak bentuk. Usahawan yang bukan hanya sekadar memfokuskan pada bidang perniagaan, tetapi matlamat dia nak memperkuatkan dua benda jihad yang tadi, jihad dakwah, jihad pendidikan. Barulah boleh berjalan seiring sejalan. Usahawan macam inilah yang kita nak ramaikan. Sebab ada jenis usahawan yang hanya tahu memenuhi nafsu, buat rumah agam, rumah tiang-tiang besar, bumbung tinggi, bilik 7, 10, rumah agam, kereta sekian-sekian, hak ni kereta ni kereta ni, kereta sutir kurang-kurang 100,000. Tetapi usahawan yang kita nak bentuk seperti Abdurrahman bin Auf, dia tadi yang dah terjun di bidang usahawan, tuan-tuan, giatkan lagi, sungguhkan lagi, bina kekuatan ekonomi sebaik mungkin supaya akhirnya kita boleh bentuk. Sekarang contoh Maidam, untuk makluman tuan-tuan yang belum tahu, Maidam sekarang sedang buka tapak kubur Islam moden. Yang belum tahu yang dah tahu alhamdulillah. Bertempat, kalau peta ni jap. Okey. Situ. Stesen sembah kita, stesen sembah MPKT, sekolah Paya Bunga, kan? Sekolah rendah Paya Bunga, di belakang sekolah rendah Paya Bunga tu sedang diusahakan bina kubur
moden. Yang mana kubur ni tuan-tuan, dia punya ada landscape dia punya ada laluang dia, nak dijadikan kubur ni nanti tempat yang orang-orang nak ziarahnya selesa. Jadi dia buka wakaf. Dan perlulah usahawan-usahawan kita macam ni, supaya boleh, bila kita sebut wakaf ni tuan-tuan, kita ni kan bandar Kuala Terengganu, kita dah tahulah 100 tahun akan datang siapa duduk sini, tetapi atas nama wakaf, ni kita nak biar ada selama-lamanya. Seperti apa? Kalau di Mesir, dia ada tanah wakaf University Al-Azhar. Jadi siapa-siapa yang ngetah pun tak boleh nak suka hati, nak roboh ke, nak pindah ke, tak boleh. Ini hak umat Islam. Sama macam kubur kita tengah bandar ni. Maka tuan-tuan kalau nak berwakaf, boleh hubungi pejabat Maidan. Saya tak pastilah, takut Masjid Abidin kita pun ada buat kerjasama untuk kumpulkan harta wakaf tu. Tapi itu antara yang ada. Baiklah. Yang keempat, iaitulah jihad siasah. Mungkin kalau bercakap tentang siasah, ada polemik-polemik dia. Tapi kita mudahkan beginilah tuan-tuan. Bila menyebut jihad siasah, orang-orang yang mentadbir, yang bertanggungjawab, yang sudah diberi amanah, tunaikan amanah dengan sebaiknya. Wujudkan keamanan, wujudkan keharmonian, wujudkan suasana masyarakat yang damai. Berikan kemudahan-kemudahan yang sepatutnya, kemudahan pendidikannya, kemudahan infrastruktur jalannya, kemudahan longkangnya, kemudahan sekian-sekian yang perlu ada dalam masyarakat. Tetapi ingat, apa maksud khalifah? Maksud khalifah tuan-tuan, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, iaitulah kamu menegakkan agama dan kamu mengurus takbir berpandukan dengannya. Nya itu apa? Dengan agama. Apa jua bentuk kamu nak lengkapkan kemudahan. Contoh, mu nak buat jalan raya. Jalan raya yang macam mana? Mu nak buat rumah yang macam mana? Saya sangat tak setuju ada buat pembangunan rumah yang jenis studio. Tuan-tuan tahu kan? Rumah studio ni kalau di Patah Barat banyak. Dia orang katanya akan dibangunkan juga di negeri kita dalam pembinaan. Tapi saya tak setuju sebenarnya. Bila kita sebut rumah ni tuan-tuan, rumah biarlah ada 3 bilik. Bila 3 bilik, ni baru patuh syariah. Ada rumah, ada bilik utama untuk suami isteri, ibu dan ayah. Ada untuk anak perempuan, ada untuk anak lelaki. Sebelum kita kenal rumah syariah ni, dulu ada flat-flat yang dibina oleh DBKL. Dia buat 2 bilik je. Dulu, sebelum diperkenalkan, sebelum Kelantan perkenalkan rumah patuh syariah. Alhamdulillah, kemudiannya dia buat 3 bilik. Bermakna tuan-tuan, itulah dia iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menguruskanlah apa jua bentuk kemudahan, tetapi biarlah berlandaskan kehendak-kehendak maqasid syari'iyah. Jadi kalau kita nak bahaskan tu panjang sebelum waktu kita habis. Yang terakhir, barulah kita masuk bab jihad fi sabilillah yang dipandang serong selama ini. Hanya ini fokus dia, iaitulah jihad peperangan. Sebab dalam sejarah hidup baginda Rasulullah dan para sahabat, akhirnya mereka berhadapan dengan peperangan. Tetapi bukanlah peperangan itu yang menjadi fokus kepada para sahabat. Yang sedang berlaku contoh di Palestin pada hari ini. Itulah wakil yang ada di tempat mereka. Perlu mereka ni berusaha angkat senjata sesuai dengan keadaan mereka. Jadi bila kita balik kepada tempat kita, bukan waktunya kita nak berdepan dengan cara jihad peperangan. Manfaatkanlah ruang yang ada. Jihad dakwah ada, jihad pendidikan tu ada, jihad ekonomi tu ada, jihad siasah tu ada. Segala yang ini masih ada, usahakanlah bersungguh-sungguh
dalam kita nak menegakkan syiar-syiar agama. Tetapi kalau akhirnya nasib kita sama macam Afghanistan, nasib kita sama macam Iraq, nasib kita macam di Bosnia, saat tu itulah anak bangsa kita perlu menggerahkan tenaga. Selama ni kita mungkin tenaga boleh makan rank, tapi tuan-tuan kita akan kalah awal-awal apa dia tuan-tuan? Kita akan kalah mental. Tuan-tuan perasan ke tidak? Perang di Palestin ni dah masuk hari, kalau kita kira dia perang tu 7 Oktober, 7 November 30 hari, 7 Disember 60 hari. Sekarang berapa hari bulan? 14 ke? 15? 16. Jadi 72 hari. Kan? Tapi cuba tengok ada tak mana-mana rakyat Palestin kami ngaku kalah akad darah putih. Cukup-cukuplah lepo bom, kami ngaku kalah. Subhanallah tuan-tuan. Ni mereka menang mental. Dan mental tu kuat kat mana? Dia bukan kata kuat mental, kuat fikir. Mental tu didorong oleh kekuatan akidah. Kebergantungan mereka kepada Allah. Dan mereka memandang apa yang sedang berlaku di hadapan mereka sekarang. Tengok rumah menyembah bumi. Tengok anak-anak seorang demi seorang mati. Dan tuan-tuan, angka terkini 18,000. Ditambah lagi 7,000 orang. 18,000 itu mati dan ada daftar nama dan ada mayat dia. Tetapi ditambah lagi 7,000 orang ada nama tetapi mayat tak ada. Sebab timbunan bangunan tu tuan-tuan, mereka tak boleh nak alih lagi. Diyakini ada di bawah runtuhan-runtuhan. Kalau kita tuan-tuan mental tak? Mental. Anak-anak mati dalam kereta sekaligus pun Allah semangatnya, ya Allah. Kalau lekat dalam kereta misal kata, macam sekarang rakyat kita dah bimbang sangat adik Zaid Zian yang tak tahu lagi punca pembunuhan tu kan. Bimbang kita, rasa ada sedar hati. Tetapi mental umat Islam di Palestin, Allah kalah belakang kita. Subhanallah. Keimanan, keteguhan yang mereka pegang sekarang sangat-sangat luar biasa. Oleh yang demikian, muslimin-muslimat yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita jangan putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskanlah berdoa. Jihad kita mudah je. Selama kini kita makan benda tu, tak, kita kalih cari makan yang sama tapi orang lain yang buat. Kalau kita tak sebutlah. Selama kini minum air Milo. Minum air Milo sama pagi-pagi kan. Cuba cari kalih coklat apa-apa yang ada. Sebab itulah jihad yang mampu kita buat. Kita tak diminta pun akak senapang pergi kat Palestin Melaka, tidak. Tapi takut-takut hak tu pun kita tak mampu nak berjuang. Moga-moga muslimin muslimat kita masih lagi teguh. Kalau dalam bab boikot kita mampu teruskan lagi sampai bila-bila, insya-Allah, dalam solidariti kita kepada umat Islam yang ada kat sana. Jadi sekadar ni sajalah pertemuan kita. Yang baik datang daripada Allah, lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.